Ala kulli hal, kita berada pada satu bulan yang baik, penghujung tahun 2023, esoknya berganjaklah umur kita naik kepada satu angka lagi. Tidak kisahlah umur kita berapa, naik pada angka berapa, yang penting apakah umur kita itu telah dimanfaatkan dan apakah segala-galanya kehidupan kita itu telah kita gunakan. Sebab nanti semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah kita lakukan. Ya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan perjalanan hidup kita ni. Daripada Lauh Mahfuz lagi, perjalanan hidup kita ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan umur kita, cita-cita kita, pasti kita melihat di sekeliling kita ni ada orang yang bahagia. Kita tengok Allah bahagianya kehidupan dia tu. Kita seronok melihat orang bahagia. Tengok Allah bahagianya kehidupan dia sekeluarga, bahagianya kehidupan dia suami isteri, bahagia kehidupan dia dengan anak-anak, bahagianya kehidupan dia dengan jiran tangga. Kita nampak kebahagiaan. Dalam masa yang sama, Allah juga menunjukkan kepada kita tentang Isa yang derita. Derita manja kehidupan dia. Allah uji dia dengan ujian yang besar. Anak sakit, dia sakit, pada sakit pula. Macam-macam ujian Allah bagi. Nampak penderitaan. Kita pun sedih melihat penderitaan tersebut. Ada juga Allah bagi kadang gembira, ada bahagia, gembira, ada bagi sedih, ada bagi sihat dan sebagainya. Itu kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin ada di antara ibu-ibu, ayah sekalian ni ada yang tengah bersemangat, ada yang sedang kata Allah uji sikit dengan kesihatan, atau Allah uji sikit dengan kegembiraan ketika hari ini, adanya anak-anak cuti sekolah dan sebagainya, cuti hujung tahun dan sebagainya. Itu semua kehidupan yang perlu kita hadapi. Yang kehidupan kita itulah umpama roda, kadang-kadang kita berada di atas dan kadang-kadang kita berada di bawah. Kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang kita serabut. Itulah kehidupan kita yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kita meletakkan perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi sebagai orang yang beriman, mukmin yang beriman, kita beriman kepada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib mengimani tentang qada dan qada Allah. Dan kalau kita lempar keluar, kita tak percaya kepada qada dan qada, pasti akidah kita itu, iman kita itu akan rosak. Kita tak percaya, kita rasa macam confuse kehidupan kita ni ke arah mana. Itu kena cek balik iman kita, muhasabah dari iman kita tu, bagaimana keadaan iman kita pada ketika ini. Walaupun hakikat kita tahulah umur kita ni Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. Kita tak tahu umur kita ni penghujungnya bila. Tak boleh katakan ibu atau ayah di hadapan saya, mungkin saya dulu pergi, kita tak tahu. Mungkin anak-anak kita dulu pergi, kita tak tahu. Dan kita lihat sendirilah bagaimana mungkin jiran tetangga kita dan sebagainya kadang-kadang mengharapkan anak-anak mendoakan ketika mana dia meninggal. Tapi anak pergi dulu. Tak boleh buat apa lah. Kadang-kadang saya melihat ada seorang ayah lah, pangkat ayah, umur dekat 70, mengharapkan anak-anak akan mendoakan ketika mana dia ni meninggal. Tapi anak meninggal dulu. Anak umur 40 yang sayang pada dia, ditakdirkan tak ada apa pun, demam sikit-sikit, takdirkan kita kuman, meninggal. Anak ayah tu begitu sedih, kata Allah, aku mengharapkan kau akan doa kepada aku, aku pasal doakan kepada kau dulu. Dia katakan umur kita ni kita tak tahu, kita tak pasti bagaimanakah penghujungnya, bilakah waktunya, kita tak dapat nak pastikan. Walaupun benda itu kita tak pastikan, tetapi kita semua ada cita-cita. Semua di antara kita ada cita-cita, ibu-ibu ayah semua ada cita-cita, saya ada cita-cita, semua kita di antara kita ni ada cita-cita telah kita rancang. Ada angan-angan telah kita pendam. Angan-angan tak salah, berangan tu free je, tak kena bayar kan. Semua itu ada. Semua itu ada angan-angan kita, cita-cita kita. Jadi angan-angan itu walaupun kita katakan mungkin boleh berlaku, mungkin tidak boleh berlaku, mungkin akan jadi realiti atau sekadar angan-angan kosong semata-mata, kita perlu untuk mengejar impian kita. Mungkin di sini ada ibu ayah nak masuk tahun baru, tahun 24, apa yang aku nak buat? Ataupun masih lagi kata, aku tahun 24 ni aku nak dapatkan sekian. Nak dapatkan harta lebih sekian. Ataupun aku tahun 2024 ni aku cuba nak travel ke dunia-dunia mana yang aku nak pergi. Nak pergi ke negara-negara mana yang aku tak nak pergi lagi, aku nak pergi. Itu hasrat kita. Kita boleh takkan kita boleh panjangkan sebab kita tak tahu umur kita ni penutupnya bila. Jadi perancangan itu kita kena ada. Tetapi perancangan itu perlu kita sulami dengan perkara-perkara yang sepatutnya lah. Baik, jadi meskipun kita kata kita takkan
cadangan kita letakkan harapan kita nak pergi mana-mana kan. Tetapi mungkin ketika itu lah kita ni, apa yang kita nak lakukan, cita-cita kita itulah terhalang. Terhalang disebabkan apa? Mungkin disebabkan keluarga, mungkin disebabkan kesihatan, dan mungkin terhalang itu disebabkan kematian. Mati tak boleh buat apa. Kadang-kadang orang sakit, terhalang, dia punya niat dia nak pergi umrah dan sebagainya, terhalang. Tengok-tengok sembuh balik. Jadi masih lagi ada peluang. Tapi kalau dah ditamatkan riwayat, telah dimatikan, tak boleh buat apa lah. Jadi di antara perkara-perkara itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya apabila engkau telah berazam untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah amat mengasihi golongan yang bertawakal. Mungkin berganjaknya tahun ke arah yang lebih baik akan datang, contoh tahun depan kan. Kata Allah, azam saya sekian-sekian, azam aku sekian-sekian nak mendalai ilmu. Yang mana insya-Allah mudah-mudahan ilmu ini boleh membawa aku ke arah yang lebih baik. Mungkin itu kita punya azam kita. Maka bila mana kita berazam begitu, maka kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan jalan petunjuk yang sebaiknya. Bahkan kadang-kadang kita berazam baik ini, Allah datangkan ujian kepada kita. Bila mana berada bersiap sedia nak buat azam baru, ujian datang. Bulan 1 tak lepas, 2 tak lepas, 3 tak lepas. Lagi bulan 12 baru tercapai azam tersebut. Tak apalah. Yang penting kita dah niat awal-awal supaya apa yang kita laksanakan itu adalah bertepatan dengan apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang Muslim di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, sejak mana kita mencapai di usia baligh. Okay? Pada usia baligh, maka bermulalah taklifan kepada kita. Catatan amal itulah dikira. Para malaikat kiri kanan telah mencatat amal kebaikan kita dan keburukan kita. Maka kita telah berusaha untuk buat segala-galanya yang terbaik. Tapi syaitan tidak pernah berhenti untuk menghasut kita. Melihat kita ni kadang-kadang tengah khusyuk, mendengar kata tazkirah pagi, kuliah duha pagi dan sebagainya, syaitan bisik kepada kita sekian, buat sekian. Hingga kita ni agak tak khusyuk sedikit. Itu adalah perkara biasa yang telah syaitan berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghasut manusia. Maka azam kita tahun depan untuk pastikan aku kalau boleh ada kuliah-kuliah ke, ada apa-apa perkongsian ilmu ke, aku nak fokus. Letak pen ke, letak pensel ke, letak apa ke, nota-nota ke, supaya apa yang telah dibicarakan itu dapat kita menyerap masuk ke dalam akal fikiran kita. Kerana itu mungkin itu azam kita. Nak pastikan apa-apa saja kita belajar itu adalah amalan dan ilmu yang kita dapat perolehi dan kita dapat amalkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kehidupan kita di dunia ini tanpa pengawasan. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan menyediakan malaikat yang sentiasa mengawal perbuatan kita. Walaupun kita duduk seorang-seorang, malaikat melihat kita. Jadi malaikat tersebut mencatatkan dan melaporkan, walaupun kita pada tempat yang tersembunyi, tempat yang jauh daripada manusia, malaikat akan mencatatkan apa-apa sahaja yang kita lakukan. Mungkin pada pagi ini, usaha kita nak masuk dalam online pagi ni, buka-buka internet tak lepas, buka-buka tak lepas. Tapi usaha kita dah ada. Kata macam dah frustration ni, tak naik. Kalau last kali klik tak keluar ni, memang tak masuk lah. Tapi sebab kita usaha kan, kita klik dia sekali, oh dah dapat masuk. Dan kata usaha kita ada dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu, mereka mencatatkan apa-apa sahaja yang telah kita usahakan. Kita duduk dengar, kan, sambil-sambil kita masak ke, sambil-sambil kita dulu lipat baju ke pagi ni kan, kita mendengar mungkin perkongsian-perkongsian ini masuk ke dalam diri kita dapat fahami, kita dapat amalkan. Jadi itu antara malaikat akan catat sebagai perkara-perkara yang baik. Bukan semua dapat, bukan semua orang dapat peluang-peluang begini. Maka bila kita dapat peluang-peluang begini, maka sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pemberian Allah kepada kita itu bukan percuma. Allah bagi peluang ini bukan percuma ni. Allah bagi peluang kepada kita, Allah bagi masa kepada kita ni bukan satu yang percuma. Allah bagi ni ada ganjaran-ganjaran yang Allah telah catatkan kepada kita. Maka apa-apa kita buat ni, cara misi masa lapang je lah kot. Sambil-sambil baca-baca air kat suami ke, sambil-sambil suami pun nunggu isteri masak ke, dengar kuliah. Tak, ini bukan percuma. Allah akan bagi ganjaran. Malaikat catatkan apa yang telah kita laksanakan. Jadi cita-cita kita tu walaupun nampak macam tak ada benda yang kita buat,
Tapi ada, kalau kebaikan itu ada yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berbalik kepada soalan yang saya kemukakan tadi, umur kita bukan percuma, maka kita akan dipertanyakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimanakah usia kita ni dihabiskan. Umur kita yang kita duk rasa, contohlah umur saya dah 37. Kemanakah usia saya daripada zaman saya mula-mula saya mengenal agama, balik dan sebagainya sampai ke hari ini? Berapa banyak telah dihabiskan untuk agama? Berapa banyak telah dihabiskan untuk bersosial, berapa banyak dihabiskan untuk bermuamalah dan sebagainya? Akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Detail akan ditanya. Kemudian kita ada harta, ada kereta, ada gaji dan sebagainya. Dari manakah kita peroleh? Bagaimanakah kita belanjakan? Itu pun akan ditanya. Itu akan semua ditanya. Kemanakah harta itu kita infakkan? Semua itu akan ditanya. Dan kita tak perlu nak war-warkan kepada manusia kerana malaikat tahu. Allah tahu. Malaikat mencatatkan apa-apa sahaja yang telah kita belanjakan. Tak perlu kita nak war-war kepada orang. Nak kata nak sedekah seplak nak tunjuk kepada orang, ikhlas daripada sekian, harganya sekian. Tak perlu. Sebab malaikat mencatatkan benda itu. Jadi harta yang kita peroleh itu daripada mana yang kita dapat dan ke manakah kita belanjakan harta itu. Dan masa muda kita, bagaimana kita manfaatkan masa muda kita. Masa muda sebagaimana saya bagi tahu sebelumnya, masa muda ada ulama kata masa muda itu hari ni muda, esok tua. Jadi hari ni muda semualah, hari muda semua, esok baru kita berganjak tua. Sebabnya hari ni masih muda dan berlalunya hari esok itu hari yang tua pada kita, dan kita berada pada hari esok itu muda lagi, lusa baru tua. Jadi begitulah, dan gambarkan bahawa kehidupan kita itu, masa muda kita itu berbeza-beza. Dan juga bagaimanakah ilmu yang kita dapat dalam sehari-harian itu kita manfaatkan. Ilmu kita ni banyak kita dapat. Ilmu daripada perkongsian pagi ni, ilmu daripada Fadil Ustaz Ehsan tadi, ilmu daripada sebelum-sebelum ni, ilmu daripada ilmu master, ilmu apa, semua sekali itu adalah ilmu yang kita dapat, dan bagaimana kita manfaatkan ilmu itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ni kerja kita kan. Semua serbi akan ditanya ni. Banyak kerja ni. Tapi itulah hakikat kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ni bukan percuma. Allah bayar gantinya pada akhirat kelak. Jadi umur kita panjang ni, cita-cita kita pun kita set cita sikit-sikit. Itu kerja banyak kita buat ni. Perancangan cukup banyak. Jadi perancangan itulah yang Allah akan selami, dan Allah akan susun untuk kebaikan kita sebagai manusia. Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah cara-caranya? Bagaimanakah cara-cara kita nak dapatkan waktu-waktu yang terbaik untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meletakkan diri kita ni begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama sekali itu muhasabah diri itu adalah perkara utama. Kita nak melaburkan tirai 2023, nak melaburkan tirai 24 nak masuk dah ni, maka apa yang kita kena buat, iaitu kita kena pastikan apa-apa yang kita nak laksanakan itu adalah bertepatan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, pagi ni saya nak kongsikan 7 perkara. Okey, 7 perkara untuk kita berubah ke arah kebaikan. Yang mana kita boleh istiqamah untuk kita berubah ke arah kebaikan. Okey. Yang kita katakan kebaikan ini bukanlah ketika 2023 kita tak baik. Kita dah baik, cuma kita nak lebih baik. 2023 yang dah lepas, semua sekali itu kita dah buat yang terbaik. Yang akan datang kita lagi baik, lagi terbaik kita nak buat. Okay? Jadi antara perkara-perkara yang boleh kita laksanakan, yang nak kata istiqamah lah, istiqamah ke arah yang lebih baik itu, apa-apa sahaja kita buat matlamat. Perkara pertama, matlamat adalah kena jelas. Matlamat kita ni kena jelas. Andai kita belajar hadis, sebagaimana kita sama-sama kita belajar dahulu, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Apa-apa sahaja itu dimulakan dengan niat. Jadi perlu jelas kenapa kita nak berubah ke arah lebih baik. Perlu jelas kenapa perlunya kita ada perubahan ke arah yang lebih baik, sebab kita dah pada keadaan baik. Ibu-ibu yang dah masuk program-program dan sebagainya, apa nak kita nak ubah, nak baikkan lagi. Contoh kita katakan kita dah masuk kuliah-kuliah agama, kuliah duha yang dianjurkan oleh sahabat pecinta Quran, kita dah masuk dah. Kita dah baik dah. Apa yang kita baikkan? Contoh kita katakan mungkin dah pada masa akan datang, mungkin tahun depan ke, sesi akan datang ke, kita dah boleh buat nota-nota ke,
atau mungkin fokus-fokus yang kita dengar itu boleh kita sampaikan kepada anak-anak ke, itu lebih baik. Maksudnya ilmu yang kita dapat itu kita kongsi-kongsikan dengan yang lain. Itu antara lebih baiklah. Jadi contoh analogi lah. Analoginya contoh kita katakan kita nak pergi ke suatu tempat. Kita nak bergerak ke suatu tempat, suatu destinasi. Jadi sebelum kita bergerak itu, kita kena setkan matlamat. Pastikan destinasi kita nak pergi itu adalah betul dan wujud destinasi itu. Okay? Apabila kita tahu sahaja destinasi itu, maka kita akan mudah sampai di sana dan kita akan mudah buat keputusan. Contoh kita katakan, kita nak pergi ziarah ke Johor. Daripada Kuala Lumpur ke Johor. Jadi kita tahu dah bila nak ke Johor kita akan lalu highway. Dan bila lalu highway kita akan tahu bahawa ada beberapa tempat istirahat, ada R&R. Dan kita dah boleh nampak tempoh perjalanan berapa. Mungkin 4 jam perjalanan. Dan mungkin perjalanan kita itu kita mula pada waktu pagi, tempat mana kita nak berhenti rehat, tempat mana kita nak berhenti makan, tempat mana kita nak berhenti solat dan sebagainya. Semua tempat-tempat itu adalah kita kena jelas sebelum kita bergerak. Ya, jadi apa-apa keputusan kita buat, jalan mana yang kita mahu gunakan, kita kena pastikan ada jelasnya tempat kita nak pergi, rumah siapa kita nak pergi, destinasi nak pergi, jelas. Jadi bila kita dah set gitu, maka kita akan sampai ke destinasi yang selamat dan tanpa ada tempat yang tak kena kita sampai. Sebagaimana yang kita kena buat, kita kena set tahun harapan apa yang aku nak dapat. Ya? Mungkin kita katakan set dari konteks pemahaman kita dengan Quran sebagai contoh. Kita dah faham tapi kita nak bertadabbur lebih. Jadi bagaimana kaedah-kaedah yang perlu kita buat? Bagaimana cara-cara yang perlu kita dasarkan untuk kita mencapaikan matlamat tersebut. Okay? Jadi perlu untuk kita menetapkan matlamat kita tentang mengapa kita nak berubah ke arah lebih baik. Walaupun kita dah baik tapi nak ke arah lebih baik. Okay? Sebab minda kita ni, otak kita ni kalau kita set, okay aku nak lebih baik lagi tahun depan, maka dia automatik akan menggerakkan tubuh kita untuk buat kebaikan. Ya? Jadi kalau kita ni sekadar masuk tahun baru, macam tu lah kot, buatlah apa yang baik. Jadi dia tak ada. Jadi bila kita set otak kita, mindset kita, aku nak berubah ke arah lebih baik, aku nak setkan ke arah lebih baik, perkongsian daripada apa-apa nanti aku nak masukkan input-inputnya, aku nak ajar balik anak-anak aku nak ajar, nak kongsi dengan jiran tangga aku. Jadi dia akan setkan otak kita, walaupun kita jumpa jiran tangga kita ke sebelah rumah nanti, tengah sapu sampah ke, tanam pokok bunga ke, jadi tanya buat apa tu, kata tak ada apa tanam pokok ni. Jadi kita nak bercerita apa yang kita dapat dalam kuliah tadi kita macam nak cerita macam mana, macam nak cerita macam kata ustazah pula kan. Jadi kita mungkin borak-borak tanya dengan jiran tangga, ke mana tahun depan, cuti tahun depan esok ke mana? Oh tak ada ke mana lah, kata pergi rumah anak-anak je. Oh rumah anak kat mana? Oh sihat ke anak-anak tu? Oh sihat. Jadi kita borak-borak begitu sebenarnya dia dah mencapai satu matlamat yang baru. Apa matlamat dia? Itu mengeratkan tali silaturahim. Mungkin sebelum ni sekadar kita berhangguk-hangguk je. Lupa je dan Assalamualaikum, sihat begitu. Tapi bila kita niat awal-awal nak sampaikan dakwah, nak sampaikan apa-apa yang kita dapat, ilmu kita dapat, tetapi bila sampai berhadapan kaku, nak cerita apa tu, nak mulakan dengan berdakwah macam kita nak cerita pasal apa ilmu kita dapat tadi. Rupanya kita pergi bersilaturahim dengan dia, tanya khabar. Itu salah satu kaedah untuk kita merapatkan tali silaturahim. Dalam masa sama dia akan mengeratkan, dan dalam masa sama akan datang, bukan terus dapat, akan datang mungkin minggu depan, mungkin bulan depan kita akan mula berkongsi. Kata saya biasa pagi lambat sikit keluar siram bunga ni sebab saya ikuti kelas duha dulu. Kelas duha macam mana? Adalah kelas duha dibuat oleh sahabat pecinta Quran. Nak join boleh sekali ya? Boleh masuk sekali. Jadi automatik kita mengajak dia ke arah lebih baik. Tak perlu kita nak buat secara official, secara panggil dan sebagainya. Sekadar kita ni menceritakan kepada seorang itu matlamat bahawa kita ni selalu dah ada program-program ini, dan kita kata oh kalau nak join bolehlah, kita join saya. Jadi paling-paling kurang kita mengajak ke arah kebaikan, mengajak ke arah kebaikan. Okay. Baik, itu pertama iaitu kita meletakkan matlamat kita yang jelas tentang apa yang kita nak pergi pada tahun akan datang. Baik, yang kedua, sebagaimana kita bicarakan pada sebelum ini, iaitu melazimi untuk bertaubat. Dan bertaubat kita berbicara panjang lebar lah tentang bertaubat, macam mana kita nak melazimi bertaubat dan sebagainya. Jadi istiqamah kita ni bukan kita nak katakan kita ni dosa kita buat itu memang ada sedikit sebanyak,
Cumanya kita nak katakan bahawa perubahan kita pada masa akan datang itu, kita nak pastikan dosa ataupun kesalahan kita buat itu, kita ingat, kita tahu, dan kita tak mengulangi perkara-perkara yang sama. Kita dah tahu bahawa ini salah, jangan buat. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita bicarakan pada pertemuan kita sebelum ni, ada istighfar dan sebagainya. Maka ketika mana sampai tempoh dan tarikh dan waktu yang sama, jadi ada kesalahan yang terbuat, maka kita dah tahu, oh ini kesalahan. Ini kalau macam nak terbuat, oh ini jangan buat, ini salah. Maka kita telah melazimi taubat kita itu, supaya apa-apa yang kita buat tu kita boleh fokuskan betul-betul. Contoh kita katakan, masuk tahun akan datang, kita nak kurangkan bebelan. Nak kurangkan kita ni, kalau kita ni kalau membebel memang cukup panjang. Leteran itu panjang sangat, kita nak kurangkan sikit. Mungkinlah kita kadang-kadang meletik kepada anak-anak kan, meletik kepada suami ke, isteri ke. Kita nak kurangkan sedikit leteran-leteran itu. Untuk apa? Untuk pastikan kita lebih fokus kepada apa yang kita nak lakukan. Dan mungkin pula kita tak nak pastikan, kadang-kadang kita nak meletik itu, kita takut terkeluar perkara-perkara tak sepatutnya kita keluar. Sebab kadang-kadang kita amarah dan sebagainya, mungkin kadang-kadang perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, kita terkeluar menyebabkan automatik dapat dosa. Jadi kita nak kontrol benda. Jadi apa-apa sekalipun sebelum kita buat, bertaubat, astagfirullahalazim, sabar. Tahulah, ialah anak-anak ke cucu kita dan sebagainya pun, kita nak pasti bagaimana keadaannya lah. Mungkin ketika ni cuti sekolah macam-macam gaya kan. Kadang-kadang nenek pun, bila cucu balik ni, rumah bersih, tiba-tiba balik cucu semua, dia main sini, pada kepala nenek, aduh sudah, nak kembali, cucu balik. Dia sabar, tak apalah. Bila dia balik, kita kembali balik. Nak katakan, kita jangan mengulangi perkara-perkara yang tak sepatutnya kita ulangi. Kadang-kadang bila kita letakkan pedang sungguh-sungguh, terkeluar satu perkataan yang tidak menyeronokkan, jadi automatik benda itu menjadi kesalahan kepada kita. Terkeluar benda tak sepatutnya, kita keluar. Al-Imam Al-Ghazali bagi tahu, jika kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali. Katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati sebelum sempat mengulangi dosa kali ini. Ghazali kata. Kalau kita dah buat dosa, kita buat lagi dosa tersebut, kita bertaubat. Kalau buat, bertaubat. Dan Ghazali kata, mudah-mudahan aku mati nanti sebelum sempatlah aku mengulangi dosa ni. Jadi sebab mungkin kita terbiasa, mungkin kadang-kadang orang yang suka bercakap kan. Suka bercakap ni, dia nak stop dia bercakap, stop membebel ni susah. Jadi dia kalau macam dia tak bercakap seharian tu, mulut dia tak ada senaman. Dia kena bercakap banyak sikit. Jadi kita risau ketika mana bercakap itu, ketika kita mengulangi perkataan itu, terkeluar perkataan yang tak sepatutnya kita cakap. Jadi ketika itu kita kena bertaubat, astagfirullahaladzim. Dan kita kena ingat bahawa Imam Ghazali kata, mudah-mudahan aku mati nanti, aku sempat bertaubat daripada aku ulang perkara yang sama tu, dosa yang sama tu. Jadi kita risau begitulah. Mudah-mudahan kita dapat beringatlah benda-benda begitu. Tiba-tiba tu bebel bom tinggal kan. Tak naklah begitu. Okey, baik. Sekiranya kita masih berada di takut yang lama, berada pada masa yang masih lagi sukar nak berubah, maka kita pun usahakan untuk kita ni paling-paling kurang sebagaimana kita sebut sebelum ni, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar dahulu. Istighfar. Apa kesalahan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa-apa yang bakal berlaku itu, kita tahu bahawa itu kesalahan yang perlu kita buat cepat untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu kita perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Doalah apa-apa sekalipun, kerana doa kepada Allah itulah merupakan senjata utama bagi kita orang Islam. Okay? Doa usilahul mu'minin. Kemudian wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, Allah akan mustajabkan apa yang kita mohon. Allah akan perkenankan apa yang kita mohon. Okay? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan, lalu baginda memegang tangan, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Lalu baginda bersabda, aku wasiat kepadamu Muaz, dengan kamu tinggalkan bacaan setiap kali di akhir solat, sehingga kamu sempat berdoa doa ini. Maksud dalam solat itu, berdoalah dengan doa yang mana telah diajarkan
oleh Nabi SAW kepada Muaz, iaitu Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang selalu kita baca lah lepas solat kita tu. Ulas saya lagi. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantukanlah aku mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebab kita nak pastikan dalam keadaan kita solat yang terbaik kita boleh buat. Dalam keadaan kita bersujud dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita ibadah yang baik. Dan kita nak pastikan apa-apa kita buat itu, kita berdoa kepada Allah supaya Allah bagi yang terbaik untuk kita. Jadi apa sekali kita buat, kita telah diajar, kalau kita tengok anak-anak kita, cucu kita, daripada awal telah diajar untuk berdoa. Doa bangun tidur, baca doa bangun tidur. Doa makan, kita baca doa makan. Naik kereta, doa naik kenderaan. Semua itu diajar. Tapi bila tanya kepada orang dewasa, agak sukarlah sekarang kan. Kalau buat test, apa doa masuk tandas? Sudah doa masuk tandas pula tanya macam mana. Saya doa makan, saya ingatlah. Apa doa masuk masjid? Pun tak ingat. Sebab apa? Sebab kita dah jarang gunakan. Tapi kalau kita biasakan, jadi untuk perubahan kepada tahun akan datang, apa-apa saja kita buat itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Doa ni banyak. Doa ni warid daripada hadis, daripada Quran ni banyak. Jadi kita amalkanlah yang itu. Tak perlu kita mungkin kita boleh doa dengan doa yang panjang, doa daripada ulama, boleh, tak masalah. Tapi sekiranya kita agak sukar, kita ambil doa pendek-pendek yang mudah untuk kita baca. Doa harian kita. Doa harian kita. Bangun tidur apa doanya. Okey, kemudian doa nak makan, doa nak apa. Doa selepas makan, doa nak apa. Doa apa lagi? Doa kita nak berjalan, nak keluar rumah, doa nak apa. Doa naik kenderaan, doa apa. Semua doa-doa itu kita lazimkan untuk perubahan kita pada masa akan datang. Ya, doa. Sebab apa? Kita tak tahu bagaimana Allah nak mengelakkan kita daripada berlaku ujian dan sebagainya. Mungkin sebab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenderaan, Allah babaskan kita daripada berlaku kemalangan dan sebagainya. Mungkin begitu. Ya. Jadi berdoalah. Mungkin masuk tandas kan. Tandas kita doa. Jalan kita ada. Jadi usahakan untuk kita ni selalu berdoa dengan apa-apa doa kita diajar oleh Nabi SAW, dan doa tu semua ada tempat-tempat yang sepatutnya kita baca. Okay? Maka bila kita lazimkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan rasa kehidupan kita berbeza dengan yang lain. Contoh kita rasa kita naik kenderaan, sebelum kita bergerak naik kenderaan itu kita baca doa. Pasti kita akan rasa macam rasa kita bawa kereta ke, rasa kita jadi penumpang ke, macam tenang sedikit. Doa sebelum makan, kita kumpul ramai-ramai makan. Okey, baca doa dulu Angah. Cucu kita ke, baca doa dulu. Kita ke, baca doa dulu. Bila kita makan dan kita berdoa beramai-ramai, atau kita rasa macam kita telah buat apa sepatutnya kita buat, kita pasti akan tenang. Percayalah. Sebab kalau kita buat tanpa kita ada macam okey, jom makan, semua makan. Okey, itu dah makan. Kita last sekali makan. Ibu yang last sekali makan, sebab apa? Tengah kita panggil nak makan sama-sama. Lauk dah ada, anak dah makan, suami pun dah makan, isteri baru nak turunkan air, nak turunkan makan makanan lain, sepingan tengok dah makan, tak sempat dah baca doa. Jadi ubahkan perkara itu. Siapkan semua juadah, kelengkap semua sekali, kita duduk, okey, panggil ke semua, ayahnya, maknya, anak-anak semua sekali duduk, okey, baca doa. Kita makan dalam keadaan begitu, kita akan rasa lebih tenang, lebih gembira berbanding kita makan sorang-sorang, makan keadaan yang tidak tenteram. Okay? Sama juga kita nak kenderaan, kadang-kadang kalau boleh baca meramai pun lagi baik. Contoh mungkin ada persatuan muslimah ke apa ke, nak buat jalan-jalan ke kan, naik bas ramai-ramai, baca doa ramai-ramai, tabas, lebih baik. Kita melazimi perkara itu dan kita automatik kita akan rasa tenang. Sebelum tidur kita baca doa dan sebagainya. Jadi itu antara benda-benda yang telah diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Nabi ajar kepada kita ni lengkap. Cuma persoalannya buat tak buat sahaja. Sebab tu tadi kita bicarakan ilmu yang kita dapat itu kita amalkan ataupun tidak. Jadi kalau kita dapat amalkan, mudah-mudahan apa-apa ilmu, apa-apa yang kita buat itu akan mudah untuk kita laksanakan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, nak berubah ini kita kena mulakan yang ringan. Kita kena mulakan yang ringan. Jangan kita buat yang berat-berat terus.
Jangan gelonjoh nak buat. Okey, nampak dengar ustaz kata, oh ini kita kena berubah. Esok buat tu baik ya. Kita ada jiran tetangga kita 40 berubah. Semua 40 berubah, kita jumpa hari ni. Jumpa. Jiran pun kata, pelik betul aku tengok ni. Kenapa pula dia jumpa semua orang hari ni. Dia jumpa tanya khabar. Muskil juga ni. Dia pun tanya, ada apa pelik-pelik tak nampak? Macam tak ada tanda tak? Kata, kenapa? Macam pelik sangat jumpa ni. Tak ada tanda apa-apa. Dia dengan kuliah pagi tadi, dia suruh berubah kan. Dia berubah lah, jumpa tegur-menegur lah antara satu sama lain. Semua dia tegur semua sekali. Jadi nak tegur ini ataupun kita nak berbicara ke, nak buat apa-apa ke, kita memulakan dengan paling ringan dulu. Mula paling ringan dulu. Jangan tergopoh gapah, sebab tergopoh gapah ni amalan syaitan. Syaitan ni dia tahu, dia kata ini azab tahun baru orang ni banyak ni. Dia apa lagi, dia cucuk sungguhlah kata, oh kamu ni tahu boleh lagi solat banyak ni, solat terus lah. Solat terus lah. Saya jumpa dengan seorang ada kerakan jugalah, ada pangkat-pangkat ayah jugalah. Bawa lah dengan dia, kata suami dia bagi tahulah, tengok ni Acik ni kalau dia solat taubat dia, pukul 5 dia bangun, solat taubat je buatnya, buat sungguh-sungguh. Dia baca sungguh-sungguh, dan kita ni dah buat taubat lagi, taubat dah buat, hajat dah buat, tahajud dah buat, macam-macam solat dah buat, dia baru 2 rakaat je. Sebab dia kata nak melazimi benda tu, tapi dia terlampau kita nak berubah sangat tanpa kita buat perlahan, dia tak akan dapat satu momentum yang kita boleh buat continuous, boleh buat berterusan. Jadi kalau kita buat perlahan, kita buat sikit. Jadi dia akan rasa mudah untuk kita laksanakan pada akan datang. Contoh orang nak berubah, kata aku nak puasa Isnin Khamis setiap masa. Boleh, tak ada masalah, tapi tengok kapasiti dan kemampuan dia. Kalau dia mula dengan nak mulakan dulu, pastikan bulan pertama ini dapat puasa sehari. Bolehlah. Kita puasa sehari. Masa bulan kedua, dah dapat 2 hari, dan seterusnya dapat buat minggu akan datang, buat. Akhirnya kekal buat Isnin Khamis mudah begitu. Dia mulakan dengan lebih sedikit dahulu. Jangan buat yang terlalu mendadak. Contoh lagi, kita nak bersedekah. Bersedekah. Dengar bersedekah ni infak besar ni. Bersedekah tu nak bagi besar. Orang dapat gaji kerebak bagi tak 2,000 dan tabur. Orang tabur tu kejut, dapat mana 2,000 ni, kutipan kita ni baru 200 sebulan, kita ada 2,000. Macam mana dapat ni? Orang tu berubah, tak banyak. Tak sekali tu ya. Jadi tak ada berterusan. Jadi kita nak ringan-ringan dulu. Mungkin kita katakan kita nak buat bermula daripada setiap hari kita nak bersedekah. Letaklah tabung sendiri. Contoh kita letak buat tabung kat rumah kita. Bangun pagi saja, selepas solat subuh ambil duit RM1, letaklah tabung kita. Tiap hari kita buat perkara yang sama. Buat. Syukur 30 hari, ambil RM30 ni, letak dalam tabung masjid, tabung surau dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang kita kena laksanakan. Buat perlahan-lahan. Macam orang nak turun berat badan lah. Berat badan sekarang ni 150 kilo. Nak turun terus 50 kilo. Jadi tak boleh tu. Dia kena perlahan-lahan. Nak buat mendadak tak boleh. Kena perlahan-lahan. Jadi bila perlahan-lahan, maka sempat untuk kita mengambil manfaatnya, sempat untuk kita merasai penurunan dan perbezaan dan sebagainya lah. Sama Quran pun tidak diturunkan sekerbak gitu. Satu mushaf tak ada. Quran turun peringkat-peringkat supaya mudah untuk kita memahami, mudah untuk mendalami dan sebagainya, mudah untuk para sahabat mengetahui asbab nuzul dan sebagainya. Itu apa yang telah Quran turunkan kepada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat. Jadi buat perlahan-lahan. Jadi bila kita buat perlahan ni, kita akan dapat merasai bagaimana kenikmatannya apa yang kita peroleh itu. Contoh kalau macam berat badan tadi, kita ada banyak penyakit tapi kita nak turun dengan segera, makan pil dan sebagainya. Memang turun berat badan tapi kesihatan kita tidak berpanjangan. Kita buat perlahan, kita makan buah-buahan, kurangkan makan malam dan sebagainya, insya-Allah berat badan itu akan turun. Sama juga amal ibadah kita tahu kita ni nak lebihkan sedikit lagi amalan baik kita buat solat sunat tiap-tiap hari. Jadi buat sikit-sikit solat sunat itu, kita akan dapatkan perbezaannya. Mungkin kita katakan, solat sunat rawatib kita dah buat. Niat tahun baru ni, aku nak pastikan dalam sehari aku kena buat solat sunat hajat. Buat perlahan. Jangan kata nak kita sudah waktu buat solat sunat hajat. Lepas solat sunat rawatib buat solat sunat hajat.
Kalau berat sangat, buat perlahan. Buat perlahan. Jadi bila kita buat perlahan itu, kita dapat yang terbaik lah. Ya? Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, lakukan amalan mengikut keupayaan kamu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Aisyah beritahu, Nabi beritahu kepada kita, iaitu amalan yang paling Allah suka ni amalan yang sedikit tapi berterusan. Saya dah nampak di kalangan muslimah di tempat saya lah, bahawa mereka ini selalu bila hujung bulan memang kita akan nampak ada sampul tebal RM2, sampul tebal kadang-kadang dalam plastik dia letak dalam tabung. Itu adalah hasil infak mereka tiap-tiap hari. Mereka istiqamah dengan benda tu. Macam saya beritahu tadi lah, RM1. Ada kadang-kadang tengok dia bagi datang hari penghujung bulan, dia bagi tahu kami nak bagi ada infak subuh keluarga. Ya, keluarga kita nampak ada botol-botol. Ada botol langah, ada botol acik, ada botol ayah, ada botol mak. Dia bagi botol-botol tersebut, letak sekali, tak plastik. Okey. Ustaz, ini adalah sumbangan daripada kami infak tiap-tiap hari Jumaat. Tiap-tiap hari subuh. Jadi bagilah untuk infak di surau. Terbuka-buka tak macam-macam. Ayah dia macam tu, anak macam tu, adik usia sebagainya. Apa-apa kemampuan, apa-apa yang keupayaan dia boleh buat. Yang penting dia berusaha untuk infak harta mereka itu. Dia buat dan alhamdulillah dia istiqamah dengan itu. Sama juga orang yang buat transaksi secara online. Ya, saya set dalam akaun suara saya, sama juga dia masuk tiap-tiap hari konsisten. RM2, RM2, ada RM1. Tiap-tiap hari ada. Kita nampak masuk, sentiasa masuk. Jadi amal jariah dia akan terus berterusan. Ya, dia sedikit tapi dia berterusan. Dia tak banyak pun. Kalau kita letak target dia RM10 sehari, besar RM10 sehari masuk ni. Tapi dia letak RM1 je. RM1 sehari, RM1 akhirnya dia berterusan. Itu pahala yang berterusan dia akan perolehi. Ya, baik. Okey, itu nombor 4. Kemudian yang nombor 5 iaitu untuk kita berubah ke arah kebaikan, pilihlah persekitaran yang sama dengan tempat atau misi kita. Untuk kita berubah ni, kita kena cari rakan-rakan yang baik. Kita kena cari orang-orang yang sependapat dengan kita. Jangan cari orang yang against kita. Okay? Jangan cari orang yang suka berlawan kita. Itu tak boleh. Okay? Jadi bila mana kita berada dalam komuniti yang baik, di surau dan sebagainya, ataupun sahabat-sahabat peserta Quran dan sebagainya, kita komuniti yang baik ini, maka kekalkanlah komuniti ini. Kekalkanlah supaya bila kita berada dalam orang yang positif, kita akan jadi positif. Itu biasa macam Datuk Fazal Qamsah kan. Fazal Qamsah kata orang positif ni, dia akan jadi yang lebih baik. Ya? Jadi itu yang kita kena laksanakan. Nak jadikan orang baik, kena sentiasa positif, kena berada orang yang baik. Sebab itulah apabila Nabi SAW bersabda, perbandingan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau akan beli minyak wangi daripadanya, dan kalau pun tidak, engkau tak mendapat bau harum daripadanya. Contoh kita pergi pasar raya kan, orang jual minyak wangi, tak beli pun, dia hulu kepada kita, hulu minyak wangi je, dia hulu dia punya kertas tu, dia ni dah ada minyak wangi dia sembuh, okay, belakang itu bau untuk wanita, yang depan ni bau untuk lelaki, dia bagi, kita tak beli pun, tapi sebab kita pegang saja, kita rasa bau wanginya, kita rasa bau wangi itu. Okay? Sedangkan tukang besi mungkin percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaulah tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak enak. Ini bukan nak merendahkan orang bekerja yang wedding dan sebagainya, tapi nak beri gambaran bahawa kawan yang baik itu umpama orang yang kata penjual minyak wangi baunya, orang suka mendekati, dan orang yang kawan-kawan yang negatif itu umpama orang yang berbau-bau yang kurang, bau kurang enak lah. Bau kurang enak, orang bau asap dan sebagainya. Contoh macam kita pergi solat lah, kita berada di sebelah orang yang berwangi, orang yang pakai perfume, orang bau minyak atar yang sedap, oud yang sedap, kita seronok, kita rasa macam tak kuat sangat lah, macam kita dapat menghidup bawah yang aman, bawah yang damai, kita seronok. Tapi kalau tiba-tiba kita berada sebelah orang yang agak kuat bau, yang bauan-bauan mungkin dia tidak sempat untuk membersihkan diri, tak sempat nak perfume dan sebagainya, kita bau-bauan yang teruk ini, kita tak akan khusyuk dalam solat. Kalau lelaki bersebelahan, bau lain, wanita pun saya rasa sama jugalah, muslimah sama juga. Contoh kita pergi tempat yang tiba-tiba orang baru balik kerja pakai telekung yang lama dan sebagainya, bau kapak dan sebagainya, kita nak memudahkan solat itu, Allahualam lah.
masing-masing mengetahui lah macam mana baunya. Sama jugalah ketika tarawih tak lama kan, kita kena 3 nak tarawih dah, nak puasa tarawih tu. So pun sama juga, kena kata kita katakan masjid surau kita tu pasal kipas-kipas pun slow dan sebagainya, bau dia memang tak boleh cakap lah. Tapi kalau kita dah biasa dengan wangi-wangian orang-wangi, memang kita akan positif, seronok kita solat. Sama lah dengan tempat-tempat yang lain. Jadi gambarannya ialah kita kena pilih persekitaran yang baik untuk kita ubah. Jadi kalau kita dah berada dalam persekitaran yang positif, maka kekalkanlah persekitaran yang positif itu. Jangan ubahlah pada persekitaran yang lain. Kita dah ada kawan yang baik, jangan pergi kawan yang tak baik. Kawan tak baik ni dia selalu fikir masalah je manja. Masalah macam mana? Masalah, memang kita ada masalah, tapi masalah itu membebankan kita sendiri. Di masalah tanya kita, macam mana nak buat masalah sungguh ni? Masalah macam mana? Dia berfikir kita pula. Kalau contohlah awak ada tempat saya, kenapa pula saya kena ada tempat awak? Saya tak berkait pun. Jadi dia bagi contoh. Mungkin dia ni bergaduh dengan suami ke, suami bergaduh dengan isteri ke. Jadi kita tak ada masalah pun, kita dengan isteri kita baik-baik je. Dia berkata, saya ada masalah, isteri saya ni. Kata, sabarlah. Kalau abang tak pasal macam mana? Saya tu nak sedut tempat awak, saya pun tak ada berkaitan dengan awak semua sekali. Saya dengan isteri saya nak dapat benda tu. Itu perkara-perkara yang negatif yang kita kena fikir sedikit. Sebab kita kena selalu berada dalam orang yang positif. Saya nak kongsi dengan ibu sekalian, ada orang yang bila mana berada dalam komuniti positif ini, dia akan cepat maju ke depan. Dia akan nampak satu ruangan masa itu yang sangat-sangat berkat, sangat-sangat diperlukan. Tapi kalau kita jumpa orang yang negatif, orang yang banyak sangat merujuk kepada perkara-perkara negatif itu, tak kena, kita suka nak bangkit. Kita suka nak berubah. Dia agak suka sangat. Jadi kita perlu ada orang yang positif dan sebagainya. Okay? Jadi, andaikan kita nak dapatkan kecemerlangan, nak dapatkan semua sekali perkara-perkara kehidupan yang baik, maka pasti kita kena berada dengan orang yang baik, orang yang hebat. Ya? Contoh anak kita nak belajar, nak dapat kecemerlangan dalam peperiksaan, perlu mereka berada dalam komuniti pelajar yang hebat. Kalau berada komuniti pelajar yang malas dan sebagainya, sampaikan anak kita pun akan termasuk orang yang malas. Jadi, bergaullah dengan orang yang sepatutnya kita bergaul. Bergaul dengan orang yang sepatutnya kita bergaul. Jumpa, alhamdulillah kita berada dalam komuniti sahabat pencinta Quran ni, satu komuniti yang baik. Mungkin kita tidak mengenali secara berdepan, tapi kita tahu komuniti ni wujud. Maka kekalkanlah untuk kita sentiasa bergaul di sini. Mungkin ada di antara doa-doa salah seorang daripada sahabat-sahabat kita ni, Allah terima untuk mengukuhkan silaturahim, maka doa-doa itulah yang kita perlukan. Maka mungkin doa-doa itulah dipanjatkan ketika mana kita habis belajar ke, ketika mana kita doa ke, ya Allah mudah-mudahanlah sahabat pencinta Quran ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, kesihatan. Mungkin doa-doa itu kita boleh panjatkan untuk kumpulan-kumpulan yang mana persekitarannya sangat-sangat hebat untuk kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Baik. Okey. Maka bila mana kita dapat persekitaran yang baik ini, kita kena pastikan tiadanya unsur-unsur negatif ada dalam persekitaran yang baik. Kita berada dalam komuniti yang baik, jangan timbul persekitaan. Jangan timbul persekitaan. Memang mungkin ada orang tak puas hati, kata apa dah macam ni pagi-pagi, bukan senang, mana nak buat tazkirah. Mungkin ada begitu, wallahualam, tak beritahu kat sini lah. Mungkin ada. Tapi kita jangan biarkan orang macam ni menyebabkan mengganggunya hubungan kita, mengganggunya matlamat kita dan misi kita untuk capaikan kebahagiaan, mencapaikan hati tenang. Macam orang lah kan, dia dapat hati tenang, jiwa tenang untuk dia berniaga. Dia berniaga, maka dia bergaul dengan orang berniaga yang baik, orang berniaga positif. Orang berniaga positif nampak okey, untung macam. Tapi kalau di situ terdapat orang yang berniaganya dah untung tapi kata rugi lagi, tak untung lagi, banyak rugi, jadi dia tak akan dapat satu momentum yang ke arah kebaikan, kelebihan tak ada. Sebab nampak kerugian macam, sedangkan Allah dah bagi keuntungan walaupun sedikit. Kalau kata alhamdulillah untung sikit, untunglah RM2 hari ni, balik modal RM2, okey alhamdulillah, itu rezeki dia dapat. Kita rugi macam tak ada capai. Jadi sukar untuk dia dapatkan misi-misi dan juga matlamat-matlamat dia. Okey, baik, itu yang kelima. Yang keenam iaitu paling besar yang perlu kita laksanakan, iaitu jaga solat dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Yang keenam ini, apa-apa sekalipun untuk ubah, jagalah solat kita, jagalah iman kita, sentiasa ingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Solat sebagaimana kita tahu, rahsia tersembunyi yang boleh membantu kita memperbaiki perubahan kita. Andai kita ni seorang yang suka bertangguh solat. Solat subuh, sekarang ni pukul 6, 9. Pukul 7 baru solat. Okay? Jadi bila kita suka menjalankan solat ni, adakah kehidupan kita akan berlalu begitu cantik ataupun tidak? Dia akan tergendali. Okay? Contoh kita katakan solat Zuhur 1.19, 1.16. Tapi semayang Zuhurnya pukul 4.30 sebelum masuk asar. Jamak tu asar dengan Zuhur. Zuhur dengan asar tu. Dekat-dekat kan. Solat Zuhur pukul 4.30, kemudian 4.40 solat asar pula. Adakah kehidupan dia baik? Tak baik. Kehidupan dia tak. Kehidupan dia tak dapat fokuskan apa yang perlu kita buat. Ya? Kita boleh lihat sekali bagaimana orang yang suka melengah-lengahkan waktu solat dengan orang yang punctual. Dia tahu solat subuh nak masuk pukul 6 seminit. Dia dah bersedia. Pukul 6 dah bersedia. Dah bersedia. Kalau yang golongan lelakinya dah bersedia pergi surau dalam masjid. Mungkin dah sampai dalam masjid. Tu orang azan dan sebagainya. Golongan wanita, perempuan muslimah pun dah bersedia nak solat di tikar sembahyang dan sebagainya, atau mengikuti suami ke masjid aswar dan sebagainya. Kita bersedia untuk kita solat. Kita balik itu dalam pukul 6.30 dah siap solat tu, kita dekat ni yang tenang. Awal kita balik ni kita dah buat apa? Masuk kuliah dulu, baca Quran dulu. Jadi panjang masa kita tu, kita dapat susun dengan baik sekali. Okay? Jadi kalau kita orang suka yang menanggung-nanggungkan solat, jadi kita akan dapati orang ini suka tergesa-gesa buat keputusan. Tergesa-gesa buat keputusan dan dia tak khusyuk dalam solat. Jadi kita boleh lihat orang yang tergesa-gesa buat keputusan macam mana. Buat kerja tu sambil lewa, buat kerja nak cepat tapi tak berkualiti. So itu antara orang yang suka menanggung-nanggungkan solat. Jadi kita kena usahakan untuk pastikan kita dapat istiqamah untuk solat awal waktu. Solat pada awal waktu. Bagaimana caranya? Mulakan dengan sehari dulu. Jangan kita buat mendadak. Buat sehari dulu. Contoh hari ni kita tahu Zuhur masuk pukul berapa. Kemudian asar masuk pukul berapa. Maghrib pukul berapa. Isyak pukul berapa. Pastikan awal waktu solat. Buat secara berkala selama 3 hari. Kekalkan 3 hari okey, pergi pada 7 hari. 7 hari okey, pergi kepada sebulan. Ataupun 40 hari. 40 hari okey, pergi pada waktu-waktu insya-Allah. Lepas pada tu kita akan terbiasa dengan solat awal waktu. Jadi kena mulakan dulu. Kena mulakan untuk solat awal waktu. Kena mulakan untuk pastikan kita boleh solat dengan sempurna dan sebaik. Persediaan kita sebelum solat itu kita kena bersedia. Kita kena setkan masa. Aku pastikan aku nak solat Zuhur masuk 1.16, aku nak pastikan pukul 1 dah siap. Kita kena siapkan. Kena siap. Mungkin ada di antara ibu ayah yang ada jam di rumah kan, jam azan. Jadi 10 minit sebelum azan tu dah berkumandang bacaan ayat Quran. Kita mengetahui, ini tak nak masuk azan ni. Jadi kita dah bersedia. Kita dah mandi, kita dah bersuci dan sebagainya, diwuduk sebagainya, kita bersedia nak solat. Jadi kita dah bersedia gitu. Ataupun kita tak alam, kita terus mungkin kita tak ada jam tu, kita ada telefon kita buat download lah apps untuk azan, azan dan sebagainya. Kita bersedia untuk azan dan solat awal waktu. Baik. Kemudian bila kita dah set begitu, insya-Allah solat kita jaga, yang lain akan menyusul lah, yang lain akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Jadi kita boleh nampak potensi kehidupan kita tu macam mana, potensi kita bila mana kita solat dalam keadaan kita ni betul-betul ikut waktunya, menjaga masanya, yang lain akan menjadi baik. Kita akan positif, kita akan sentiasa mudah untuk bermuamalah dengan manusia, mudah untuk buat urusan-urusan lain, ditenangkan hati dan sebagainya lah. Itu yang keenam. Baik. Yang terakhir pada pagi ini iaitu yang ketujuh, untuk kita berubah lebih baik hubungan kita ni pada masa akan datang, iaitu bersyukurlah pada setiap proses yang kita lalui. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Apabila kita nak masuk syurga, apa yang kita boleh raikan bukanlah pertama-tama kita untuk nak masuk syurga tu, iaitu proses yang kita lalui untuk kita masuk syurga tu. Proses daripada awal dan sampailah kepada kita masuk ke kubur, proses-proses yang lain. Atas dunia ini apa kita dah buat?
daripada kita balik apa yang telah kita buat. Jadi sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah bagi peluang kepada aku untuk aku sentiasa bersyukur, sentiasa mengungkapkan kalam-kalam yang baik. Kita melafazkan perkara-perkara begitu. Jadi bersyukur pada setiap proses itu kita kena lazimi pada setiap hari. Bangun pagi tu alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mata boleh berkelip lagi. Boleh hidup bau lagi. Lepas tu minum air, rasa air rasa lagi, badan boleh angkat lagi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan bersyukur. Apa-apa Allah bagi kepada kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa masa makan alhamdulillah. Kita makan tu alhamdulillah tu rasa macam kita nikmat Allah bagi kenangan pada kita. Jadi setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan, pasti kita kena sentiasa bersyukur pada setiap apa yang kita laksanakan. Jadi tempoh umur kita ni, contoh kita katakan umur kita dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya, bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang proses sepanjang-panjang masa tu. Mungkin kita katakan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tempoh umur hari ini masih lagi sihat, makan pun boleh makan lagi, pantang pun pantanglah sikit, tapi alhamdulillah masih lagi boleh merasai, menikmati makanan-makanan yang boleh dimakan. Jadi itu antara benda yang perlu kita lafazkan dengan apa yang telah kita lalui sepanjang umur kita tu. Tahun depan kita bersyukur lagi pula, sebab tahun depan belum tentu kita dapat merasai apa yang kita rasa pada hari ini. Tapi apa-apa yang kita buat itu bersyukur dahulu, insya-Allah Allah akan tambah lagi rezeki pada kita sebagaimana ayat Allah bagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur padaku, aku tambah lagi nikmat. Kalau kamu kufur, ingatlah azabku sangat-sangat pedih. Kita bersyukur pada Allah. Allah alhamdulillah, syukur alhamdulillah boleh kata sertai program-program pagi ni, dapat juga bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Quran. Syukur pada Allah, maka Allah tambah lagi nikmat kita, peluang-peluang kita untuk kita bersama-sama lagi pada tahun mendatang. Jadi kalau tak bersyukur, Allah susah manja nak bersyukur, nak keluarkan perkataan syukur alhamdulillah susah, maka sukalah kita untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa akan datang. Jadi apa-apa sekalipun, istiqamah kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa-apa yang kita buat itu adalah satu proses yang bolehkan kita ini mendapatkan kebahagiaan, dapatkan umur yang kita berkati, dan juga cita-cita kita pada masa akan datang itu akan tercapai sebab kita mengubah ke arah kebaikan. Jadi saya recap balik, ada 7 perkara yang kita telah bicarakan pada pagi ini. Yang pertama, apa sekali kita buat tadi, matlamat kena jelas. Matlamat kita kena jelas, tak boleh matlamat kita ni terpesu sana terpesu, tak ada. Matlamat kita jelas, kita nak berubah ke arah kebaikan supaya kita dapat keterangan dan kita dapat kebahagiaan. Ini yang keduanya, kita melazimilah taubat itu. Taubat kita sebelum kita tidur, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tidur, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang ketiga iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah apa-apa sekalipun, pagi, petang, siang, malam, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita itu Allah terima dan Allah akan berikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya kita atas dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, mulakan dengan ringan-ringan dulu. Perubahan yang ringan. Bersedekah dengan yang ringan. Amal ibadah pun berubahlah kepada yang ringan. Janganlah kepada yang terus berat. Kerana kita bimbang buat terus berat, dia akan terus ditinggalkan. Okay. Kemudian yang 5, pilih persekitaran yang baik, persekitaran yang boleh beri kita impak positif, bukan berikan negatif kepada kita. Mudah-mudahan yang positif itu akan selalu masuk dalam minda kita dan kita boleh untuk mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin. Yang keenam, jagalah solat dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah leka, jangan alfa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, iaitu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ni rahmat. Allah bagi kita ni bagi kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagai doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat pada penghujung tahun 2023 ini. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa pada tahun hadapan. Saya serahkan kepada poin itu insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya, boleh nak ajukan kepada Ustaz Dr. Khairul. Dipersilakan. Sekiranya ada kemusykilan, pertanyaan ataupun pandangan. Biasanya kalau dia macam ni, dah jelas ni Ustaz.
Kan? Okay, Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dah faham dan jelas tu. Alhamdulillah. Jazakallah khairan pada Ustaz Dr. Khairul Ashraf atas keperkasaan ilmu ini mengenai umur dan cita-cita seiring dengan kepantasan masa berlalu ni adalah menjadi asbab juga untuk kita sentiasa bermuhasabah diri dalam menghitung umur dan mengejar cita-cita. Jika sudah mencapai umur usia 40 ke 50, 60, majoritinya dalam ni memang antara 40, 50, 60 lah Ustaz kan. Dan itulah hakikat yang sebenarnya kita sedang berjalan menuju kepada Allah SWT. Justru itu gunakanlah kesempatan di usia sebegini untuk kita belajar dari kesilapan yang lalu dan tambahkan lagi ilmu dari kekurangan diri bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bukannya semakin jauh dari Allah sehingga kita ni tiada kemanisan dalam ibadat yang kita lakukan dan semua amalan yang dilakukan tu menjadi macam tawar di penghujung usia yang sebegini. Dan mudah-mudahan perkongsian ilmu ini dan tips-tips yang dikongsikan oleh Ustaz itu tadi menjadikan kita umat Islam yang lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga kita dia dapat kefahaman daripadanya. Dan Ustaz kita tangguhlah dahulu perkongsian ilmu ini dengan topik-topik yang seterusnya, insyaAllah. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Allah kita tangguh dulu pertemuan kita pada tahun ini, insyaAllah jumpa terlepas insyaAllah dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Dan seterusnya saya jemput lagi tahun baru. Okay, baik. Sama-sama.